para ulama-ulama salaf, di antaranya Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan seseorang yang membiasakan puasa setelah bulan Ramadan itu adalah petanda ibadah puasanya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana ketika Allah menerima amal ibadah seseorang hamba tersebut, maka Allah akan mentakdirkan dia melakukan lagi ibadah tersebut. Dan ini adalah pandangan sebahagian ulama ataupun kebanyakan ulama dalam memahami ibadah di bulan Ramadan. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, puasa kita di bulan Ramadan kemarin adalah suatu permohonan kepada Allah, semoga dengan puasa tersebut dosa-dosa kita diampunkan. Tetapi ia hanyalah berbentuk permohonan. Adapun diterima ataupun tidak, kita harus menunggu keputusannya. Sebab kalau merujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Azza wa Jalla berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ni diwajibkan puasa seperti umat-umat nabi-nabi dulu-dulu, sebabnya untuk kita tu bertakwa. Jadi kebanyakan di kalangan kita agak keliru ketika mereka dapat melakukan ibadah puasa daripada 1 sampai 30 Ramadan, penuh malam Ramadan tarawih, penuh setiap hari di bulan Ramadan baca Quran. Mereka habis saja 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan, kebanyakan kita merasakan dia sudah berjaya di bulan Ramadan. Padahal sebahagian ulama mengatakan belum lagi, dia baru submission, dia baru permohonan. Hasil daripada puasa tersebut bukanlah berpuasa, bukanlah tarawih, bukanlah yang baca Quran tu. Itu sebahagian proses, tapi bukan itu keputusan ending dia, bukan. Keputusannya bila di luar Ramadan dia mendapatkan atau tidak yang dijanjikan Allah tadi, apa? La'allakum tattaqun, takwa. Jadi kalau kita terbalikkan mekanisme yang dibuat para ulama-ulama salaf ini, tanda ibadah Ramadan puasa diterima, lepas bulan Ramadan ditakdirkan lagi oleh Allah dia berpuasa. Tanda tarawih kita di bulan Ramadan diterima, di luar Ramadan masih ditakdirkan lagi solat malam. Tanda bacaan Quran kita di bulan Ramadan diterima, habis Ramadan masih istiqamah, masih konsisten lagi baca Quran. Itu result dia. Tapi hari ini macam mana? Masjid masih bertahan penuh seperti bulan Ramadan atau mula surut? Orang kalau laut surut 4 jam sekali, tapi kalau masjid tak, setahun dia surut, Ramadan baru dia pasang. Kita bukan nak blame, tidak. Ini untuk diri kita. Sebab di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan faqihu fid din. Ketika Allah menginginkan manusia itu, hamba tersebut, kebaikan, Allah nak dia jadi bagus, Allah sayang dia, nak beri dia kebaikan, Allah buat dia faham agama. Hari ni orang habis je 29 Ramadan, dia rasa lepas tanggungjawab, komitmennya dengan Allah. Dah tak payah dah pergi masjid, dah tak payah dah baca Quran, dah tak payah dah solat malam. Walaupun kita tak mengatakan secara verbal, lisan, tapi praktikalnya banyak ke sikit? Assalamualaikum. Kuliah dah start ni bang. Ramai ke sikit? Ramai. Seakan-akan dia buka aplikasi Waze tu, cari masjid di USJ Mukmin, tak jumpa dah. Dah tak jumpa dah.
Sebab apa? Dia ada satu mentaliti, Ramadan dia dah perform dan tidak. Sebab tu Ibn Qayyim mengatakan puasa terpecah kepada 3 kategori. Yang paling worst, dia puasa hanya dapat lapar, hanya dapat dahaga. Tak ada momentum puasa tu dibawa di luar Ramadan. Bukan, tuan-tuan, anak-anak kita yang umur 17 tahun, tingkatan 5, hujung tahun nanti ada satu peperiksaan besar namanya SPM. Katakanlah SPM tu ada 10 paper, nanti ada paper 1, paper 2. Ketika anak kita attend semua 10 paper tu, setiap hari jam waktu ujian tu dia hadir, dia jawab, habis ke 10 kertas peperiksaan tu, dia langsung confirm lulus ke? Belum kan? Bila nak tahu dia lulus? Result nanti. Yang saya nak cuba bawa satu kefahaman, 1 sampai 30, 1 sampai 29 Ramadan itu adalah hari kita menduduki peperiksaan. Belum tahu lagi lulus atau tidak. Lulusnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi di sini satu tuan-tuan, kesimpulannya, kalau kita rasa puasa Ramadan kita kemarin diterima, Allah mentakdirkan lagi nanti habis Ramadan masih buat ibadah tersebut. Kalau puasa, sebagian ulama kata dia masih lagi istiqamah di luar Ramadan, puasa Senin Khamis. Rasa-rasanya nak istiqamah Senin Khamis sampai next Ramadan, boleh harap ke tak ni? Yang boleh, Alhamdulillah Haji. Yang tak boleh, ada sebagian ulama kata tak dapat Senin Khamis, it's okay, buatlah Yaumil Bid, puasa mutih orang kita panggil kan, 13, 14, 15. Itu pun kadang-kadang tak boleh istiqamah. Sebulan 3 kali selama 11 bulan ni pun tak mampu mungkin. Last kopik minimum, puasa Syawal. Boleh faham tuan-tuan Jadi kalau rasa-rasanya kita tak mampu ni nak buat Senin Khamis sepanjang setelah Ramadan menjelang next Ramadan, Yaumil Bid. Tak mampu Yaumil Bid, puasa Syawal. Jadi tuan-tuan, hari ni baru 15 Syawal. Yang belum memelan, tahu memelan? Belum ada plan lagi nak puasa Syawal, sekarang boleh plan lah. Betul tak kan? Takkan aku punya Ramadan kemarin tak diterima Allah. Betul tak kan? Ada peluang lagi. Kalau kita bincang benda ni hujung-hujung Syawal, tak sempat dah. Inilah yang dikatakan may yuridillahu bihi khairan faqihu fiddin. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan, Allah akan buat dia faham agama. Jadi minimum yang berpuasa Syawal ada drive. Betul? Kenapa dia nak buat puasa Syawal? Mengharapkan puasa Ramadannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti ada yang banyak songeh tanya lagi, apa benefitnya Ustaz kalau puasa Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah? Benefitnya terlalu banyak. Jangan cerita benefit tuan-tuan, kita cerita ugutan. Tahu ugutan? Ancaman, frighten. Kan pernah kita bincang, para ustaz sering bawa ni hadis ni kalau bulan Ramadan. Nabi SAW nak naik ke mimbar, dia berhenti di tangga pertama, lalu Nabi mengatakan amin. Betul? Seterusnya sahabat pula bertanya, ya Rasulullah, apa yang diaminkan? Tak ada siapa pun yang berdoa. Apa kata Nabi SAW? Tadi Jibril datang kepadaku, Jibril berdoa. Celakalah bagi orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi ketika dia meninggalkan Ramadan masih tersisa dosanya yang dia tak taubatkan. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan kemarin kita punya program kasih clear account dosa. Sempat 1 Syawal masih carry forward Ramadan kemarin punya dosa, dia dah kena celakanya Jibril. Tuan-tuan, yang berdoa siapa tadi? Malaikat Jibril. Yang aminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasa markah tuan-tuan nak bagi pada doa celaka yang diaminkan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, rasa-rasanya berapa peratus diterima Allah ni?
mau 100%. Inilah kadang-kadang tuan-tuan, kenapa kehidupan masyarakat kita lah semak memanjang, sibuk memanjang. Waktu bekerja alasannya kerja, waktu dah pencen alasannya cucu. Betul tak kan? Minta ampun ni minta ampun. Bila lagi ketika Allah mula tidak mencintai seseorang, Allah akan sibukkan dia dengan harta, kerjaya, anak, isteri, tak nampak batang hidung kat masjid. Kenapa? Dah kena celakanya Jibril. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasa-rasa nak tahu result, cuba lihat. Betul tak kan? Tapi saya pesan benda ni untuk diri sendiri. Jangan pula habis Syawal korang pergi buat audit, dah dapat berapa hari dah. Betul tak kan? Kan orang kita kan macam tu. Kau tak puasa Syawal, ustaz kata Ramadan kau hari tu tak diterima, padan muka kau. Jangan pula. Benda tu untuk drive kita, supaya kita buat sesuatu ada yang kita inginkan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita buat sesuatu drive ini untuk benefit yang Allah tawarkan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, berbicara tentang puasa Syawal ataupun mana-mana puasa sunat di bulan Ramadan, ramai orang kita dia dah puasa lah, tapi dia ambil ringan bab sahur. Kalau bulan puasa pun kadang-kadang sebahagian kita ambil ringan, lagi-lagi puasa Ramadan yang wajib dia ambil ringan bab sahur, apalagi puasa sunat. Ya, tuan-tuan, sahur ni tuan-tuan, wallahi kita dah bincang mungkin, dan banyak ustaz dah bincang mungkin. Benefit sahur ni tuan-tuan special diberikan kepada hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain tak dapat benefit yang ada di dalam sahur tu. Kenapa tuan-tuan? Saya suka sangat ayat ni. Bilal dia akan baca ayat ni sebelum khatib naik baca khutbah. Agak-agak apa ayatnya? Jangan kata aku tak pernah dengar. Jumaat kan, hari Jumaat khusyuk benar, sampai tak dengar. Kan diulang-ulang tu kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan seluruh malaikatnya bersolawat, yakni berdoa keselamatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk baginda sallallahu alaihi wasallam seluruh waktu dia mendapatkan salawat ini. Tetapi tuan-tuan, kita ini umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula hadis Nabi sallallahu mengatakan, antum khairuha, kalian itu umatku adalah umat terbaik di kalangan mana-mana nabi pun. Antum wa akramuha, kalian itu umat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita ni umat terbaik dan umat yang dimuliakan compare mana-mana umat nabi mana pun. Apa bukti kita ni umat terbaik? Apa bukti kita ni umat yang dimuliakan Allah? Tadi salawat Allah dan seluruh malaikat didapatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk umatnya pun masih terpercik mendapatkan itu. Masih. Tapi bukan sepanjang masa. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan seluruh malaikatnya berselawat kepada orang yang bangun makan sahur. Nampak kecil kan? Tapi benefitnya tuan-tuan, kecil ke besar? Berapa ramai yang puasa sunat tak nak bangun sahur? Rugi? Innal insana lafi khusr. Berapa ramai yang dah bangun sahur tapi tak niat untuk mendapatkan salawat Allah dan Rasul? Innama a'malu bin niat. Setiap ibadah harus dengan niat. Jadi tuan-tuan, ini sebenarnya drive yang paling besar bagi saya, antara yang terbesar bagi kita, yang drive, motivasi kenapa nak puasa. Ada sahur. Kenapa ada sahur? Di situ ada salawat Allah dan juga seluruh malaikat. Dia ada beberapa tempat, antaranya orang yang mendapatkan saf pertama ketika solat berjamaah. Jadi
Tapi jangan pula dah penuh kau tarik, kau belakang Ji. Aku nak janganlah pula. Betul? Berusaha mendapatkan soft pertama. Muslimat juga mendapatkan soft pertama. Tapi muslimat alhamdulillah 3-4 ketul je, dia all the time dapat soft pertama. Betul tak kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena. Sebab apa? Puan-puan, kenapa kami bab puasa orang tahu, bab sahur semua tahu kan? Tapi benefit yang Allah tawarkan kadang-kadang kita ambil remeh. Tuan-tuan, ini juga saya pernah bawakan contoh ni. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana dekat, jangan kata kat KL ni, kat Subang ni banyak bangunan-bangunan besar, company-company besar, pekerja dia 100, 200, 300 orang pun ada. Katakanlah ada satu bangunan, satu syarikat 100 orang tuan-tuan. Pangkat tertingginya CEO, pangkat terendahnya cleaner. Bukan merendahkan cleaner, bukan. Dia cerita pangkat. Gaji CEO dengan pangkat, gaji CEO dengan cleaner sama ke tak sama tuan-tuan? Kalau sama, tak payah sekolah tinggi. Tak sama. Bezanya puluh kali ganda, ratus kali ganda pun ada. Ada jumpa satu CEO, borak-borak, tertengok, dia nak mohon untuk apa, pergi umrah, pergi tu ni, gaji sampai 200,000. Ni gaji ke gaji? Sebulan. Banyaklah kan. Jadi tuan-tuan, cuba tengok, CEO dengan cleaner gaji tak sama, tapi tempat kerja bangunannya sama ke tidak? Sama. Waktu kerja dia, bosnya sama. Sama juga tuan-tuan. Ambil perumpamaan ni, sama-sama solat di masjid, imamnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, waktunya sama, berjamaahnya sama, Bilalnya itu, tapi pahala masing-masing tak sama. Tergantung ruh dia, tergantung ilmu dia tuan-tuan. Ini tuan-tuan, pentingkan diri kita dalam beribadah, upgrade, masukkan ilmu. Jadi yang mana-mana puasa, kalau boleh konsisten puasa Senin Khamis ke, tolong setiap kali sahur, besok nak bangun sahur. Sebab apa? Bukan makan saja yang dikejar, sebab ada salah. Tuan-tuan, kalau kita berdoa pada Allah, ya, tapi possibility diterima, boleh diterima, boleh ditolak. Tapi malaikat yang berdoa, yang tak pernah buat dosa, diterima ke tidak? Diterima. Jangan kata malaikat, Allah sendiri menginginkan keselamatan atas orang yang bangun sahur. Itu orang kata kena ada niat. Itu yang kedua. Pertama, kenapa puasa Syawal? Kerana mengharapkan Ramadan kemarin diterima. Tanda diterimanya puasa Ramadan, habis Ramadan masih Allah takdirkan kita puasa. Tuan-tuan, kita datang ke sini kudrat kita atau takdir Allah Azza wa Jalla? Takdir Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan kudrat kita. Jangan sampai tertinggal itu. Memang kita perlu ikhtiar, tapi kalau tidak izin Allah Azza wa Jalla, tidak. Ini yang pertama. Jadi ketika Allah takdir, pertama Allah menggerakkan hatinya teringin, kemudian sesibuk mana, sesusah mana, disempat-sempatkan. Ini semua daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi niat. Baik. Kemudian tuan-tuan, cerita tentang puasa 6 Syawal ni, dia banyak bahagian yang kita kena bincang. Tapi antara yang agak viral lah, maksudnya peribadi kami ramai yang bertanya, 3-4 orang bertanya, Ustaz, betul ke mazhab Maliki memakruhkan puasa 6? Ada pernah dengar ke tak pernah dengar? Belum ni saya bagi tahu. Ada 2-3 orang tanya, Ustaz, mazhab Maliki betul ke dia memakruhkan puasa 6? Kalau orang bertanya macam tu, saya tak risau sangat. Ada satu orang ni lagi mantap, Ustaz, Imam Malik tu memandai-mandai pula memakruhkan sunnah Nabi. Ni lagi payah. Dia terus buat judge Imam Malik memandai. Kan tak elok kan? Hati-hati tuan-tuan, ini termasuk dosa fitnah. Dia kata Imam Malik memandai, padahal dia pun tak dengar langsung Imam Malik kata apa, atau mazhab Maliki kata apa. Ini yang berlegar. Akhirnya nanti ketika kurang penjelasan, kurang ilmu, nampak sangka buruk tak kat mazhab Maliki? Akan bersangka buruk.
ni gaji mana mazhab Maliki, dia akan bersangka buruk. Ini yang kita khawatirkan. Jadi hari ini mungkin kita akan cuba bincang dengan ringan atau ringkas bab bagaimana 4 mazhab memandang hukum puasa 6 di bulan Syawal ataupun puasa. Saya kadang-kadang panggil puasa 6, kadang-kadang panggil puasa Syawal, sama je lah tu. Baik. 4 mazhab mereka terpecah kepada 3 pandangan. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali tu ada 3 pandangan. Pertama, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Syafi'i dan juga Hambali. Ni tuan-tuan tak nak hafal pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya kita ni kalau terdengar orang bincang macam ni, tak adalah kita menumpang sekaki, betul? Nak membawang, sekurang-kurangnya kita tahu kenapa jadi macam tu. Syafi'i dan Hambali, Ahmad bin Hanbal, mazhab Ahmad bin Hanbal atau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, dia mengatakan hukum puasa 6 di bulan Syawal sunnah. Sunnah. Dianjurkan, dilakukan secara berturut-turut, straight. Maksudnya kalau start hari ni terus sampai habis. Selasa kan, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, sampai straight. Ini anjuran mazhab Syafi'i. Biasa dengar tak kalau orang dulu kata kalau nak puasa tu kena straight, betul tak kan? Tapi kadang-kadang dia salah faham. Straight, jangan putus-putus. Jangan putus-putus, itu yang salah. Imam Syafi'i kata tadi dengan Ahmad bin Hanbal apa kata? Cuma anjuran, maksudnya afdal. Tapi kalau terpisah-pisah, sah tak? Sah. Faham ya? Cuma dapat pahala lebih je. Tapi jangan mengatakan kena straight, tak boleh pisah-pisah. Ada juga yang berkefahaman begitu, sebab keliru dalam memahami fatwa daripada mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Cuma dianjurkan, lebih afdal berturut-turut. Kemudian mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pula dia kata lain. Kalau Imam Abu Hanifah dia kata untuk puasa sunat bulan Syawal ni, dia kata dianjurkan terpisah-pisah, tak boleh straight. Boleh straight tapi afdal kalau pisah-pisah. Bahkan sebahagian ulama mazhab Hanafi dia kata dianjurkan seminggu 2 hari. Kalau seminggu 2 hari, rasanya hari apa tu? Senin, Khamis. Jadi Hanafi dia lain. Dia kata lebih dianjurkan, afdal lah. Jadi kalau buat straight salah tak? Tak salah. Dia kata lebih afdal. Dah berapa dah mazhabnya? 3. Maliki. Kalau mazhab Maliki dia lain sikit. Ini kalau tak dengar betul-betul memang jadi fitnah. Mazhab Maliki dia mengatakan hukum puasa 6 di bulan Syawal makruh jika si pelakunya tergolong 4 kumpulan ini. Mula faham? Kalau masuk dalam 4 kumpulan ni, puasa orang tu makruh. Kalau tak ada, sunatlah, dianjurkan. Kalau buat 4 ni jadi makruh. Makruh ni kira berat sikit. Pertama, kata mazhab Maliki, puasa 6 di bulan Syawal seseorang jadi makruh ketika dia berpuasa 6. Orang-orang dapat mengetahui yang dia puasa 6. Sempat dia puasa 6 orang tahu, kata mazhab Maliki apa? Makruh. Kita dengar apa alasannya dulu. Kenapa mazhab Maliki memakruhkan? Itu persoalannya kan? Asal pula ustaz. Begini, tuan-tuan dan puan-puan, ibadah kita ni ada statusnya wajib, ada statusnya sunat. Betul? Dan seringkali
sesuatu yang wajib nanti Allah akan gandingkan ada juga yang sunat. Solat 5 waktu sunat wajib? Wajib. Ada tak solat sunat? Ada. Puasa Ramadan sunat wajib? Ada tak puasa sunat? Ada. Haji sunat wajib? Wajib. Ada tak haji sunat? Ada. Apa namanya? Umrah. Jangan terkejut macam tu. Hanya. Zakat sunat wajib? Wajib. Ada tak zakat sunat? Infak sedekah. Jelas? Okey. Fungsi ibadah sunat kadang-kadang orang ambil remeh. Alah, solat sunat tahiyatul masjid je kot. Alah, puasa sunat je kot. Alah, sedekah je kot, tak wajib. Hati-hati tuan-tuan. Fungsi ibadah wajib, ibadah sunat banyak banyak. Cuma orang kita hari ni tak tahu fatwa mazhab mana kita pakai. Kalau ibadah sunat, alah, sunat je, buat tak dosa, buat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Yang ni salah. Sebab dia ada satu mentality, it's okay kalau tak buat. Tuan-tuan, bukan buat tak dapat apa-apa. Kalau tak buat, rugi besar. Tuan-tuan, maaf saya katakan, kerja dekat syarikat ni gaji 10,000, kerja dekat syarikat A 10,000, syarikat B RM1,000. Requirement sama, tempat sama, semua sama. Tuan-tuan rasa nak pilih yang mana? 10,000 ke RM1,000? RM10,000. Betul? Alah, tak apalah, tak dapat, tak rugi, tak salah pun RM1,000. Nampak tak kan? Untuk keuntungan kita sanggup. Bahkan kadang-kadang untuk RM10,000 ni kerja jauh pun kita pergi, anak bini pun tinggal. Sebab nakkan keuntungan, nakkan lebih. Jadi kalau ada mentaliti benda sesuatu yang disunatkan Allah dan Rasul, dia kata buat pahala, tak buat tak dapat apa-apa, akhirnya dia akan downgradekan drive orang-orang, semangat orang-orang untuk buat. Dan para ulama sebahagiannya tak setuju dengan istilah itu. Mereka bahkan mewujudkan istilah begini. Ada satu guru saya mengatakan, tuan-tuan, kalau ada pokok apple lah, tuan-tuan petik buah apple tu, letak atas meja 3 hari, isi dia masih elok tak tu? Masih elok putih kan? Tapi cuba tuan-tuan kupas kulit dia, jangan 3 hari, 3 minit je letak atas meja, isi yang putih jadi apa? Dah birat dah kan? Orang Kelang panggil birat. dah lebam dah. Itulah fungsi ibadah sunat. Ketika dia sembahyang wajib, dia usahakan tambah ibadah sunat. Kita ni kan keimanan ada surut, ada pasang kan? Banyak pasang ke banyak surut? Kadang-kadang bukan surut, kontang. Bila dia surut, tuan-tuan, jiwa kacau, ada musibah, semak, sakit, gembira berbenur, macam-macam ni. Bila dia ada masalah ni, tuan-tuan, yang terkorban, yang wajib ke yang sunat? Kalau dia buat dua-dua, wajib dia buat, sunat pun dia buat, waktu dia tengah down, dia tengah drop, physical teruk, mental teruk, yang paling-paling yang dia nak korbankan ke yang wajib, yang sunat? Yang sunat. Wajib masih selamat? Fungsi ibadah sunat melindungi ibadah wajib. Tapi kalau dia jaga yang 5 tu saja, ada masa dia weak betul-betul, terkorban tak solat dia? Kadang-kadang tak terkorban secara fizikal, tapi mula fatwa-fatwa baru. Apa dia? Dijamakkan malam nanti tarawih tu, Zuhur, Asar, Maghrib. Betul tak kan? Ni dah mula dah? Dah mula. Sebab dia tak ada protection daripada ibadah sunat. Jadi ini harus difahami fungsi ibadah sunat. Baik. Kemudian para ulama mengatakan, tuan-tuan, karakter ibadah sunat dan wajib tak sama. Jadi karakter dia, lelaki lain, perempuan lain karakter dia. Kalau ibadah wajib dinampakkan, ibadah sunat disembunyikan. Solat 5 waktu lelaki dinampakkan ke disembunyikan? Dinampakkan. Datang ke masjid, pakai pakaian solat, dinampakkan. Tapi ramai yang terkeliru. Itulah ustaz, aku solat tak kat masjid sebab nak menyembunyikan. Salah tu. Solat wajib dinampakkan. Solat sunat Nabi di mana?
di rumah disembunyikan. Sebab tu sebagai ulama mengatakan qabliyah, ba'diyah, mereka mengatakan begitu. Apa lagi contoh? Haji, wajib, sunat. Wajib dinampakkan. Sunnah Nabi SAW, sebagai ulama mengatakan hadis Nabi, seringkali cara menampakkan haji bagi orang makan, buat kenduri. Tapi saya nak tanya, tempat kita buat sebelum pergi atau balik haji? Sebelum. Betul? Sunnah Nabi selepas. Salah ke Ustaz buat sebelum? Tak salah, itu yang ramai pakailah. Tuan-tuan, saya tanya, kalau dia dah buat sebelum haji, selepas haji nanti dibuat ke tidak? Biasanya tak. Akhirnya tuan-tuan, ulama punya view tak sama dengan kita punya view. Kita kata apa salahnya buat awal, lagi mantap minta doa. Tapi tuan-tuan, bila kita buat macam tu, yang kita khawatirkan sunnah Nabi yang Nabi tunjukkan balik haji baru buat, akhirnya makin lama makin pupus tanpa kita sedari. Sebab menghidupkan sesuatu yang tidak Nabi amalkan, di sebaliknya ada pembunuhan kepada sunnah Nabi. Jadi sunnahnya haji nampak. Sunat haji apa? Umrah. Jadi umrah dinampakkan ke disembunyikan? Assalamualaikum. Mula penat nak jawab kan? Dah nampak tak mekanisme dia? Umrah sunat wajib? Sunat. Jadi kalau sunat tadi dinampakkan atau disembunyikan? Sembunyikan. Tapi disebabkan trend hari ini, Ustaz bukan senang nak pergi umrah Ustaz, tu nak kongsi, nak share ke orang. Bagus niatmu, tapi karakternya itu sunat, sembunyikan. Ini kadang-kadang dulu waktu buat mutawif dulu waktu sekolah, minta ambil gambar. Yang pergi umrah tu kan minta ambil gambar. Oh Ustaz, angle ni tak sedih Ustaz. Gambar tu tak cukup, tukar angle lain. Masuk dekat WhatsApp group tak ada orang komen, tukar gambar lain. Ramai bercakap macam ni. Jangan kata perempuan muda-muda, yang tua-tua pun ramai. Jadi tuan-tuan dan perempuan, yang kita khawatirkan ibadah ini sudah tidak lagi merujuk Allah dan Rasul, merujuk pada trend masyarakat. Orang pergi umrah, saya tak kata buat kenduri salah. Boleh faham tuan-tuan? Kita memahami karakter dia. Zakat dinampakkan tak? Nampakkan. Sedekah sembunyikan. Puasa Ramadan wajib sunat dinampakkan tak? Sunnah Nabi SAW, kalau ada orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, lalu ada orang ajak bertekak, apa kita kena jawab? Aku sedang berpuasa, tapi puasa sunat disembunyikan. Ini karakter para ulama mengatakan. Sebab itulah tuan-tuan, para ulama mengatakan, sebab inilah antara alasan kenapa Imam Malik memakruhkan puasa 6 ketika orang tahu dia puasa 6. Tuan-tuan, Jumaat pertama bulan Syawal, ada dengar video yang satu Bilal khatib tengah khutbah Jumaat meninggal? Ada dengar kan? Alhamdulillah, Allah memuliakan dia. Dia di sana, satu Malaysia dapat tahu. Bahkan Indonesia pun dah share video tu. Tuan-tuan, su'ul khatimah atau husnul khatimah tu? Husnul khatimah. Bagaimana mendapatkan pengakhiran, penamat kehidupan yang baik? Para ulama mengatakan, carilah satu ibadah sunat, kemudian sembunyikanlah daripada satu orang pun manusia tak mungkin akan tahu. Boleh faham? Tuan-tuan sekarang cuba pilih mana satu ibadah sunat yang tuan-tuan mampu buat. Waktu sedih, semak, penat, sakit, mampu buat. Berharap untuk hanya Allah saja yang tahu untuk menghantar kita husnul khatimah. Sembunyikanlah. Tuan-tuan, ada satu kisah para tabi'in. Satu tabi'in ini sebelum bernikah, dia biasa puasa sunat. Bernikah sampai dia meninggal, isteri dia tak tahu dia puasa sunat, padahal dia berpuasa. Habis Ustaz, engkau kata semua orang tak tahu, macam mana engkau tahu pula? Ada pula yang tanya. Orang ni Ustaz, aku pelik nak menjawab. Dia suka bagi soalan TKO. Tuan-tuan, ini keajaiban Allah. Ada satu kisah, tuan-tuan, ustaz-ustaz lain dulu waktu kami belajar,
Di satu, di Mesir, di Saudi ke mana, di satu kampung ni tuan-tuan, di satu daerah ni, orang kawasan tu tak ramailah orangnya, penduduknya. Diorang ni kalau bangun subuh nak keluar atau pergi bekerja, depan pintu diorang dah siap beras satu uncang, satu family. Dia siap, boleh sukat familynya berapa orang untuk daily basis, setiap hari. Di awal-awal kecoh kampung tu, mereka sampai tak boleh kesan, sampaikan diorang nak cuba nak tahu, diorang buat apa ni, jaga kan, nak jaga tu dia, rukun tetangga lah, nak cek siapa sebenar yang buat perangai macam ni. Dia cuma nak tahu je lah, sebab tak ada siapa yang tahu, jadi misteri. Betul tak kan? Buka depan ada ampau, buka RM50 hari-hari tu. Contohlah, contoh kan. Hari-hari dia cuba buat. Dia kata, okay, kita bangun pukul 3 lah, kata kita buat start ronda. Pukul 3 dia bangun cek, dia bangun nak pergi ronda, dah ada dah. Allah lindungi. Baik. Tapi macam mana tahu siapa yang buat? Dikhabarkan ada karya di situ, meninggal dunia seorang. Ada satu hamba Allah meninggal dunia. Mula hari orang ni meninggal dunia, besok dan seterusnya tak ada lagi beras tersebut atau gandum tersebut. Dapat tahu dah siapa yang buat? Siapa yang sembunyikan amalan dia? Siapa yang bukakan amalan dia? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Yang ini yang kita kena faham tuan-tuan. Yang ini kita kena faham. Jadi tuan-tuan berusahalah menyembunyikan ibadah. Baik tuan-tuan, mazhab Maliki, puasa 6 di bulan Syawal makruh kalau puasanya dizahirkan, dinampakkan. Saya nak tanya, tempat kita macam mana? Siap ada juru audit yang tak bergaji, tahu? Berapa hari dah bang? Dah raya belum? Ada yang naik pangkat jadi penyimpan pemohor, dapat balik 3 hari. Haji tu dah khatam dah. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata salah, kita lah tuan-tuan, para ulama tabi'in ya, murid kepada sahabat, dia kata, sampaikan aku tidak akan menggaru kepalaku kalau tidak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula faham maksud kami tuan? Dicuba maksimumkan semua yang dia buat ikut sunnah. Kalau ada caranya akan ku ikut. Sampai begitu tuan-tuan. Jadi kita cubalah puasa 6 ni disembunyikan. Jadi pelajarannya apa? Mazhab Maliki makruh, Syafi'i apa tadi? Tak makruh pun. Faham maksud saya? Tapi kita ambil bottom line, jangan dinampakkan sangat dan jangan kepoci, sibuk tanya orang, sibuk bagi tahu orang, oh imam tu dah lama khatam dah, dia pula menyibuk. Kalau boleh biarkan mereka dengan urusan mereka. Pertama, okey. Yang kedua, mazhab Maliki mengatakan makruh puasa 6 seseorang ketika dia berpuasa pada 2 Syawal. Mazhab Maliki. Jadi kalau kita, alasannya nanti kita bincanglah. Dia kata makruh kalau puasa 2 Syawal. Antara alasannya dia kata tak nak nanti orang-orang beranggapan Ramadan masih berterusan. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, possibility 2 Syawal menolak jemputan makan rendah ke tinggi? Assalamualaikum. Sini tak raya ke apa ni? 2 Syawal tu tuan-tuan, 2 Syawal possibility nak ajak, nak tolak invitation makan. Susah kan? Banyak kan? Kalau dia menolak tu, rasa-rasa peluang nak tutup dia puasa senang ke susah? Susah. Akhirnya dimakruhkan. Sebahagian mengatakan begitu. Sebahagian mereka mengatakan begitu. Jadi Imam Malik memakruhkan puasa 2 Syawal, tapi mazhab Syafi'i anjurkan start 2 Syawal straight sampai 7 Syawal. Ini sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Kita cerita ni tuan-tuan bukan bagi pening, jangan terjebak nak fitnah, nak hentam mazhab Maliki, sebab dia lebih mutawarik. Dan Imam Malik ni pun kan guru besar ni Imam Syafi'i. Tapi orang kita ni dia lain macam. Dia berdendam sikit. Ramadan kena sebulan, jadi rayanya dia nak berapa?
pun sebulan juga. Bahkan cuba tuan-tuan tengok, minggu dah masuk Zulkaidah, last kopek tu pun kadang-kadang beraya lagi tu. Itu malah full dress up, kain sampin semua tu, last kopek. Salah? Tak salah. Cuma hati-hati gitu. Yang ketiga, kata mazhab Maliki, makruh puasa 6 seseorang ketika dia berpuasa 6 secara berturut-turut. Makruh. Hanafi tadi cuma anjuran, pahala lebih, afdal. Tapi kalau Maliki makruh. Kenapa makruh? Dipersoalkan. Kenapa dimakruhkan? Tuan-tuan, hari ni orang ajak makan, bolehlah bagi alasan, nantilah aku makan nanti. Boleh bagi alasan macam-macam. Besok pun alasan lagi, lusa pun alasan lagi. Dapat kesan tak orang ni puasa? Dapat kesan kan? Jadi yes, dapat. Jadi Imam Malik punya nak sembunyi, jangan straight, nanti orang dapat kesan. Sebahagiannya mengatakan begitu. Tetapi tuan-tuan, hati-hati ya. Jangan semangat berbenar nak menyembunyikan puasa 6 sampai membengak. Tahu membengak? Assalamualaikum. Ni tak bergerak aku tanya ni Tahu membengak? Jangan sampai membohong. Makan laji, tak apa, dah kenyang. Dia nak sembunyikan dia puasa, tak apa, dah kenyang. Tuan-tuan, rasa-rasa lepas asar orang puasa kenyang ke? Kenyang angin tu bang. Itu namanya bohong. Tak boleh, ciri-ciri munafik. Tak boleh bohong. Bohong tu dibenarkan 3 je. Orang bertekar dalam peperangan, apa lagi antaranya? Bohong pada isteri. Itu dibenarkan. Tapi ramai orang salah fatwa ni. Habis isterinya dibengaknya, dikelepetnya. Bukan bohong yang berkhianat, bohong pick up line. Tahu pick up line? Ya Allah sayang, teh tarik sayang dengan maple, tak ada benda maple tu. Padahal teh tarik dia rasa TO. Yang bohong ini yang dibenarkan. Mula faham tuan-tuan? Ya Allah, awak ni dengan anak tak ada beza. Awak ni dengan ratu cantik tak ada beza sayang. Sama. Tak ke kembang orang tu? Samalah, dia perempuan, awak perempuan. Yang ini yang dibenarkan. Sebab ada psikologi wanita di situ nanti. Tapi berbohong untuk menyembunyikan ibadah, tidak. Mohonlah pada Allah. Jangan sampai berbohong tuan-tuan. Kadang-kadang jangan sampai melihat sesuatu nak menyembunyikan ibadah, akhirnya dia berbohong. Dah kenyang dah, tak apalah, dah kenyang dah. Selalunya alasannya itu. Jangan, nanti saya makan nanti. Saya makan nanti. Pagi tadi dah makan, atau tadi dah makan. Bila tadi dah makan? Pagi. Kenyang tak boleh. Tuan-tuan, dalam Islam, kalau tak boleh jujur, tak apa, tapi jangan berbohong. Apa maksudnya tu? Tanya, jujur apa? Puasa kan? Tak boleh cakap puasa, yang penting jangan jujur. Jangan jujur tapi jangan bohong. Apa kau cakap ni ustaz? Jangan buat aku pening. Tuan-tuan, maksudnya disembunyikan atau disamarkan. Mula faham tuan-tuan? Ada urusan, ada program, ada kerja. Betul? Memang ada urusan. Urusannya apa? Nak sembunyikan ibadah sunat. Ini merujuk pada satu kisah tabi'in, Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, kita dah bincang ni tuan-tuan. Sufyan al-Thawri ni tuan-tuan, di zamannya sultan ketika itu menginginkan dia jadi hakim. Dia tak nak, dia tahu tanggungjawab hakim ni besar. Dipaksa dia tak nak. Akhirnya sultan murka. Sampai ke sultan arahkan tangkap dia hidup atau mati. Siapa dapat tangkap, dia bagi emas. Sufyan al-Thawri dalam jadi wanted lah. Sampaikan dia lari daripada Madinah, berhijrah, menyembunyikan diri. 3 bulan berjalan sampai ke Yaman. Sampai di Yaman, dia punya bekal habis. Waktu tu mana ada ATM nak cucuk duit, betul tak kan? Dia bawa apa yang dia ada lah, habis. Jadi dia tak ada makan minum, tak ada bekal costing. Dia pergi cari kerja dekat Yaman. Dapat cari kerja di ladang kurma. Pergi ladang kurma di Yaman. Tuannya bertanya, man anta, siapakah engkau? Waktu tu kalau dia kata nama penuh dia Sufyan al-Thawri, orang tengah cari dia.
orang akan tangkap dia. Kebetulan pula takdir Allah, majikan dia bertanya, siapa engkau? Man anta? Dia bukan tanya ma ismuk, siapa namamu. Jadi dia jawab apa? Ana Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Jadi orang-orang panggil dia Abdullah. Jadi walaupun tak mampu jujur, yang penting jangan bohong, samar sikit. Jangan guna ni dengan bini Mika pula. Aku payah mengajar Mika ni kan. Tak boleh jujur, yang penting jangan bohong. Okey, pertama dinampakkan, kemudian kedua 2 Syawal, ketiga straight. Okey, yang keempat, ketika seorang ulama yang ramai pengikutnya, dia berpuasa 6, kemudian pengikut-pengikutnya ta'assub juga berpuasa 6 tanpa mendapatkan ilmu puasa 6. Jadi katakanlah ada satu ulama, pengikut dia 1000 orang ta'assub dengan dia. Ulama ni puasa 6, pengikut semua puasa 6, walaupun dia belum belajar hadis puasa 6, benefit puasa 6. Ulama ni, kata Imam Malik, makruh puasa 6-nya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin itu dulu yang dapat kita kongsikan bersama pada malam ini. Yang penting ilmu, jangan senang judgemental. Oh, apa ni Maliki ni memakruhkan pula puasa 6. Selain yang 4 ni, mazhab Maliki kata hukumnya apa? Sunnah. Disunnahkan puasa. Selain ni bebas, tak ada masalah. Cuma yang 4 ni mazhab Maliki kata makruh, untuk jaga dia mutawarik. Contoh, mazhab Syafi'i, kalau ada hutang Ramadan tahun ni tak settlekan sebelum next Ramadan, apa fatwa Imam Syafi'i? Kena denda kan? Betul kan? Katakanlah 2017 punya Ramadan ada yang tak bayar lagi, dah masuk 2018, dah masuk 2019, masih ada lagi, lepas ni rasa bertaubat nak qada, kena denda tak? Dendanya apa? Fidyah kan? Puasa tetap puasa jangan kata tak ada puasa. Puasa tetap ganti, kemudian didenda. Denda bayar fidyah tu, yang itu fatwa Imam Syafi'i. Nanti kalau mazhab Maliki, apa ni Imam Syafi'i, Nabi tak bagi denda, dia pula bagi denda. Boleh pula orang kata macam tu kan? Yang ini yang kita nak elakkan. Betul-betul macam kita lah, apa ni mazhab Maliki, makruh pula puasa 6, Nabi sunat, dia pula kata makruh. Ada alasan di sebaliknya. Ya tuan-tuan, mohon maaf dengan bahasa saya yang terkasar, yang tak sedap didengar. Kesimpulannya, perbincangan kita ada 3. Pertama, yang belum ada rancang untuk puasa 6, merancanglah. Sebab tanda Ramadan kita, puasa Ramadan diterima, Allah takdir sesudah Ramadan masih lagi melakukan ibadah puasa. Yang kedua, yang puasa-puasa sunat, usahakanlah bangun sahur, sebab di situ ada salawat Allah dan Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah berselawat, malaikat pun berselawat atas orang yang bangun sahur. Yang ketiga tadi kita bincangkan. Syafi'i, Hambali dianjurkan straight. Hanafi putus-putus, Senin Khamis. Syafi'i, Maliki yang 4 tadi. Tuan-tuan, semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Subhanakallah wa bihamdihi.